kita menjiwai Ramadan. Ada dua kisah yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan penjiwaan Ramadan. Yang pertama, seorang individu yang kita boleh kategorikan sebagai T20 lah. Baru keluar kan haji punya harga, T40, T20, harga lain-lain. Orang pun tanya, macam mana tahu haji nak akses? Dia minta payslip ke apa? Ada orang tanya lah. Kita pun termenung juga. Macam mana dia nak tahu gaji dia? Kita declare sendiri ke? Dia minta payslip ke? Minta akuan sumpah ke? Wallahualam. Baru je keluar tadi. Dah timbullah persoalan yang bermacam-macam. Mudah-mudahan ada rezeki yang mana masih belum lagi dia menerima panggilan. Mudah-mudahan kita terima panggilan pada tahun depan. Ramai nak pergi dengan muasasah. Sebab apa? Antaranya kos murah, kos RM10,000. Pergi dengan swasta cecah RM35,000. Itulah T20 punya harga RM35,000. Jadi kalau ada rezeki, mudah-mudahan kita terpilih dalam mereka yang akan pergi menaikkan kepada haji di tanah haram. Jadi ketika mana kita membincangkan mengenai beberapa situasi dalam bulan Ramadan, ada diceritakan seorang individu yang dikategorikan sebagai berada ataupun kaya. Ketika mana sampai di bulan Ramadan, biasanya dalam satu dunia negara dia akan ada gap sehari. Contohnya Saudi Ramadan dahulu, esok tu baru Malaysia. Rasa begitulah. Sebab apa? Tengok anak bulan tu berbeza ikut negara. Kadang negara ada yang nampak, kadang mungkin kita berada di ufuk yang tak nampak. Jadi situasi itu menyebabkan ada negara yang puasa awal, raya awal, ada negara yang puasa agak lewat ataupun raya. Jadi orang kaya dia punyalah dia nak lari daripada Ramadan, dia akan pergi travel ke negara-negara yang gap sehari. Dan pernah diceritakan sampai tempoh 30 hari dia travel, dia tak sampai dia berpuasa di bulan Ramadan. Sampaikan kalau lah kebetulan dia sampai dekat negara itu sudah puasa pula, dia akan menggunakan tiket apa dia? Faman kana minkum maridan aw ala safar. Dia akan gunakan dia itu seorang musafir itu dia tak berpuasa. Ada golongan macam ni. Dia tak nak berpuasa, dia rasa puasa itu bebanan bagi dia. Kita pula tak sabar nak puasa, seronok nak buat tu, nak buat ni. Seronok cari-cari masjid, menu murah apa, menu buka apa. Itu antara keseronokan juga. Jadi ada setengah orang dia tak suka. Dan diceritakan dia memang travel untuk dia lari dari Ramadan. Golongan macam ni Pak. Golongan yang kedua, orang yang penceritaan yang kedua adalah orang tua yang sihat lah sebenarnya. Orang tua yang sihat, boleh berjalan, boleh makan kat kedai, semua okey. Masuk bulan Ramadan, dia tak puasa. Dia tak puasa. Jadi orang pun tanya dia, kenapa pakcik tak puasa? Tak sihat ke? Tak larat ke? Ataupun ada ke? Orang kata permasalahan. Dia kata, saya uzur lah tak ada puasa. Dia kata, kurang gitulah. Saya uzur. Uzur ni bukan maksud tak sihat. Uzur ni istilah orang KL, orang cakap bahasa menganjing orang kata. Bahasa sindiran. Maksudnya dia nak cakap dia tu period, haid, uzur syar'i. Saya uzur, nak cakap dia period, dia menyindir lah. Hari kedua pun dia, orang tanya dia jawab benda yang sama. Hari ketiga pun orang tanya dia kenapa tak puasa, dia jawab dia beruzur. Satu benda kita kena ingat, Ramadan dia punya power dia tu sama macam kita berada di tanah haram. Tanah haram ni kita terlintas je. Aduh panasnya cuaca. Memang betul-betul sepanjang hari akan panas walaupun duduk dekat bilik aircon. Ini orang kata Allah bagi cash. Jumpa aku ni cantik, puasa tak hilang kot. Dah jumpa tempat baik ni, hilang dia lepas tu, confirm. Ini memang benda yang kalau orang nak pergi buat haji umrah, dia akan tahu situasi dia kena jaga niat dia kena jaga lintasan hati dia. Tak boleh fikir yang bukan-bukan, tak boleh. Dia kena jaga semua aspek. Begitulah juga Ramadan. Allah bagi cash. Hari keempat, dia bagi alasan yang sama, uzur syar'i itu. Ditakdirkan pada hari keempat keluar darah daripada kemaluan. Seolah-olah macam dia pilih keluar darah daripada kemaluan, daripada tangkai. Terus masuk ICU, tak payah puasa.
Duk cakap tak puasa huzur tu, apa bagi cash pada orang. Jadi sebab itulah kisah ini boleh beri satu semangat. Tak tahulah kisah ni betul ke tak betul ke, maudhu' ke apa, dia pun tak pasti. Benda tu didatang daripada riwayat-riwayat yang berbeza. Jadi boleh kita ambil pengajaran bahawa masuk bulan Ramadan bukan semata-mata kita tambahkan amalan kita. Bukan semata-mata sehari satu juzuk Al-Quran kita baca. Bukan semata-mata tarawih, bukan semata-mata qiyamul lail. Tetapi kena jaga segala aspek dalam kehidupan. Mesti bersifat komprehensif. Dari segi percakapan kita, kelakuan kita, akhlak kita. Semua aspek kena jaga. Bila kita berbuka sama-sama, kena amalkan sunnah juga. Utamakan makanan yang dekat. Itu semua perlu diamalkan. Bukan semata-mata amalan kendiri, tetapi amalan yang bersifat kemasyarakatan pun perlu diamalkan, diraikan, perlu dijaga. Lagi nak buka puasa time morning, pernah diceritakan di Masjid Syakiri KSC tahun lepas. Dia ceritakan dia buat salat tarawih 20 rakaat, 23 rakaat. Masjid Syakiri KSC ni minum moreng dia antara minum power lah orang kata. Jadi ramai orang akan suka nak rasa minum moreng dia. Jadi lepas dah solat 8 rakaat tarawih, wah dah habis sebahagian yang keluar. Berbakilah mereka yang tinggal nak habiskan sampai 23 rakaat. Jadi ujung-ujung tu tak sabarlah, semua perut dah bunyi kan. Nak turun nak rasa moreng menu sudah ni. Turun-turun tengok kosong. Tak ada makanan, biar tu. Masjid lupa ke sediakan makanan. Rupanya geng yang 8 rakaat ni dah sapu semua. Diorang ni dah buat 8 rakaat, sapu semua. Yang 23 tu pun tenang dia dah tengok. Ini antara ujian tu. Jadi antara poin yang penting, ingat orang belakang. Jangan sapu semua. Kalau kita duduk dalam satu komuniti, masyarakat, surau dan sebagainya, kena ingat ada ramai lagi orang yang memerlukan, yang nak esok makanan dan sebagainya. Jadi sebab itulah Ramadan bukan semata-mata amalan kendiri, tetapi amalan kemasyarakatan juga perlu dijaga. Itulah indahnya Ramadan. Dan kita berbaki beberapa hari dalam bulan Sya'ban. Inilah beberapa hari yang boleh kita buat pemantapan pada ibadah, pemantapan pada amalan kita, pemantapan pada ilmu dan kefahaman kita. Bila nak masuk Ramadan, kita nak kena baca, nak kena refresh balik ilmu-ilmu hukum hakam berkaitan dengan Ramadan. Kena baca balik, kena tahu. Tiap-tiap tahun soalan yang bersifat annually, setiap tahun yang bersifat tahunan, soalan yang bersifat tahunan antaranya hukum korek hidung tema Ramadan. Apa hukum korek hidung tema Ramadan? Tiap-tiap tahun orang bertanya. Jadi hukum dia batal sekali tak hidung tu dia dah korek dia makan. Batalnya. Saya pernah jumpa orang korek hidung makan. Memang dia makan dan hidung tu tanpa segala jadi kita berpelik. Macam mana dia relax? Dia makan tak kita tanya lah dia. Kenapa dia makan tak hidung? Dia pernah baca satu artikel di mana tai hidung tu memang ada khasiat protein juga mungkin lebih kurang. Kita pun terpodai. Banyak lagi makanan lain yang ada protein tai hidung juga pada puasa. Begitulah, masing-masing dia ada hujahan masing-masing. Jadi hukum korek hidung tidak membatalkan puasa kenapa puasa batal puasa? Kerana dia masuk dalam kategori antara perkara yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Jadi hidung ni rongga, jadi masuk tangan dekat hidung batal puasa. Itulah kefahaman umum, kefahaman awam. Jadi sebenarnya tidak batal puasa kerana hidung ini di bahagian bawah belum lagi fasa rongga tu belum lagi. Kadar rongga tu bukan dekat sini. Kadar rongga dekat sini lah, tulang. Maksudnya kalau dia korek hidung sampai tulang atas ni baru batal. Tak tahulah ada ke tak orang yang korek hidung pada situ kan. Jadi biasanya korek hidung dekat bawah je lah, bawah tulang. Jadi tak membatalkan puasa. Timbul satu persoalan yang lain, hukum swab test. Swab test, gigi tu dia akan masuk sampai tulang. Dia akan masuk sampai atas. Tapi kenapa fatwa sebelum ini, khususnya fatwa wilayah, menyebutkan mengenai swab test tak batal puasa? Kenapa tak batal? Sedangkan dia nak memasuki fasa rongga. Jadi tak terbatal, dia bukan isu rongga dah. Isu dia adalah pada waktu darurat. Pada waktu itu segala aktiviti
kita terikat dengan swab test. Nak buat tu kena swab test, nak pergi JPJ swab test, nak pergi JPN swab test, macam-macam benda. Suami nak tunggu bini dekat labor room kena swab test. Jadi semua nak kena swab test. Kalaulah difatwakan batal puasa, berapa ramai yang batal puasa pada siang hari di bulan Ramadan? Tak ada apa itu. Jadi difatwakan tidak membatalkan puasa kerana pada waktu itu waktu darurat. Persoalan dia, kalau Ramadan tahun ini kita swab test di siang hari Ramadan, batal atau tidak? Maksudnya kena tanya balik diri kita, tahun ini tu darurat ke tidak? Kalau masih darurat, tak batal. Kalau bukan darurat, batal puasa. Jadi hukum itu berbeza, tengok pada keadaan. Dan begitu juga hukum berkaitan dengan sahur dan buka. Waktu limit sahur dan juga waktu berbuka, ini tiap-tiap tahun menjadi persoalan. Kerana apa? Masih ada lagi yang memegang satu fahaman tengah-tengah sahur, tengah makan sahur azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun berhenti juga. Dulu Ustaz aku kata boleh bendal lagi sampai hayya 'alal falah, sambung. Ni fatwa. Jadi kemungkinan Ustaz kita dulu ada, sebab kita budak-budak tu, budak-budak, jadi dia tengok semangat sangat budak ni nak puasa, jadi dia pun bagi dah beberapa keringanan, dan kita pula guna keringanan sampai tu. Itu masalah. Jadi Nabi sebut dalam hadis bahawa ketika mana tengah makan nak sahur, dengar azan, buang makanan dalam mulut. Maksudnya makanan dalam mulut tu kena buang, tak boleh ada masuk dah apa-apa dalam mulut ni. Itu apa yang Nabi ajar. Cuma poin dia adalah bukan semata-mata azan. Dia adalah waktu dia masuk waktu. Faham masuk waktu bukan azan. Kena dia bagi tu bila kita turut 6-5 minit waktu azan subuh. Bila sampai baru kat 6-4 minit, kebetulan dia pun lagi pergi tandas. Selesai apa semua 6.10 dia azan. Takkan boleh sahur sampai 6.10 sebab azan muazzin azan lambat. Tidak, bukan begitu cara. Cara dia masuk waktu tak boleh dah. 6-5 minit contoh waktu subuh, 6-5 minit itulah tak boleh. Kita batal. Jadi timing jam kena betul, kena check betul-betul timing bila buka, bila sahur. Tiap-tiap tahun akan menjadi satu permasalahan apa dia berbuka awal. Tiap-tiap tahun. Tahun lepas dia dekat masjid di Seri Gombak. Saya tak ingat masjid mana. Viral satu Malaysia. Kes yang berlaku di masjid Seri Gombak. Di masjid area Seri Gombak. Sebab apa? Sebab muazzin azan awal. Dia azan awal lebih kurang 2-3 minit awal je. Tapi jemaah kan, makanan dah hidang kat depan, ayam pencit dan nasi tomato lah, mana tak ada. Azan terus benda je lah. Jadi masalahnya apa dia? Masalahnya tak masuk waktu lagi. Dah makan. Hukum dia tetap batal puasa walaupun tidak sengaja. Tak, muazzin tu yang azan awal. Semua puasa di bawah ni tak kuala muazzin. Tak, kau begitu cara dia. Dia tetap individu tu, amalan tu baik per seorang. Muazzin tu memang mungkin design awal lah kot. Kalau tidak numpah je hari-hari. Jadi itu juga berkaitan dengan hukum. Kerana apa kalau ikut hukum akad dia? Aku tak sengaja kot. Buka puasa awal. Fatwa pun dah keluar. Jadi boleh rujuk fatwa masing-masing mengenai. Jadi nak kena bagi tahu waktu sahur dengan waktu buka ini agak crucial sikit. Agak kritikal sikit. Jadi kena betul-betul tahu timing dia. Kena betul-betul orang kata walaupun dah azan tehnikan, azan TV, azan surau rumah, azan masjid sama lah. Biar kita tehnikan. Biar kita ada confidence. Sebab memang ada tempat-tempat yang azan awal. Tahun lepas ada juga di Kasar Balkis, di tempat makan nasi Arab tu kan. Dia azan awal 2 minit. Tapi orang keliling pun makan lah. Kita pun tengok je lah. 2 minit lagi. Patutnya 7.28 kan tu. Tapi dia azan 7.26. Kebetulan tak ada masjid berdekatan di area Taman Melati. Jadi kita pun tak tahulah diorang sedar ke tak sampai sekarang. Diorang sedar ke tak waktu tu diorang buka awal. Kalau tak sedar tu rezeki diorang. Jadi kena sedar berkaitan dengan perkara itu. Dan antara benda yang paling penting bila sebut hukum hakam adalah hukum membayar fidyah. Fidyah ni satu benda yang ada dalam bulan Ramadan. Fidyah ni apa dia? Denda ataupun kadar bayaran yang dikenakan bagi setiap puasa yang kita tinggalkan. Itu mudahlah kita nak bagi tahu fidyah. Apa yang
membandingkan fidyah ni adalah golongan dia bila kita tinggal puasa, bila kita tak berpuasa pada bulan Ramadan ataupun berbuka awal pada bulan Ramadan, atas alasan dan munasabah, dia akan menghasilkan 3 kesan. Konsekuensi dia ada 3. Pertama, dia kena qada sahaja puasa tersebut. Itu pertama. Kedua, dia kena bayar fidyah sahaja puasa tersebut yang ditinggal. Ketiga, dia kena qada puasa dan bayar fidyah sekali dulu. Dalil mana? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Golongan pertama, sakit atau musafir, kena qada puasa tadi. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi yang tidak ada tenaga, tidak ada kemampuan, bayar fidyah. Itu mudahlah. Dalam surah Al-Baqarah jelas cerita. Cuma ada satu golongan yang ketiga, dia kena dua-dua. Qada puasa pun dia kena, bayar fidyah pun dia kena. Contoh golongan yang kena bayar fidyah adalah orang tua yang tak mampu berpuasa. Memang kalau dia puasa, dia kalau lebih 3 jam tak makan, dia koma contoh. Dia meninggal terus contoh. Jadi tak boleh, haram dia berpuasa. Jadi setiap hari puasa itu digantikan dengan membayar fidyah. Itu antara golongan yang perlu keluarkan, perlu membayar fidyah atas sebab puasa yang tidak dapat dilaksanakan. Cuma yang menjadi kepeningan, kekeliruan adalah golongan perempuan, golongan muslimah. Di mana situasinya adalah perempuan yang mengandung atau perempuan yang menyusukan anak. Dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ataupun dia dah berpuasa separuh, atau dah tak larat dia berbuka separuh hari pada bulan Ramadan, kerana dia risaukan kesihatan dirinya sahaja. Tak kisah dia mengandung atau menyusukan anak, hukumnya adalah dia hanya perlu qada sahaja puasa tersebut. Yang menjadi perbezaan dan kekeliruan adalah perempuan yang mengandung ataupun menyusukan anak, di mana dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan atau berpuasa separuh hari sahaja di bulan Ramadan kerana risaukan kesihatan kandungannya ataupun risaukan kesihatan bayi yang sedang disusukannya. Dalam mazhab Syafi'i menyebutkan dia wajib qada puasa dan bayar fidyah sekali package. Ini ilmu yang perlu ada. Baru ni pun Jakim dah keluarkan satu wallpaper, satu poster berkaitan dengan siapa golongan yang perlu membayar fidyah. Kat situ pun kita dah boleh differentiate, dah boleh membezakan siapa yang kena bayar, siapa yang tak perlu kena bayar. Jadi ini pesanan terutamanya kepada muslimat, khususnya umumnya kepada muslimin. Sebab tukang bayar fidyahnya suami masing-masing. Jadi dua-dua kena tahu. Takut-takut 30 tahun lepas, 20 tahun lepas kita bersalin dan kita menyusukan anak, mengandung, kita tak berpuasa pada hari tersebut, tapi kita hanya qada sahaja puasa. Ibu-ibu ni biasanya bila melibatkan anak, dia menyerahlah orang kata. Maksudnya kalau dia risau kesihatan anak dia, mungkin dia tak cukup susu nak bagi, risau kandungan dia, jadi dia pun berbuka sebab risaukan kandungan. Biasanya ibu-ibu yang berbuka atau tak berpuasa pada bulan Ramadan ni kerana risaukan anak dia, ikutlah dalam kandungan itu ataupun yang sedang disusu. Jadi bila risaukan third party, entiti yang ketiga, jadi dia akan mengakibatkan dia kena qada puasa dan juga bayar fidyah sekali. Persoalan dia 20-30 tahun lepas yang puasa kita tinggalkan tu sebab kita risaukan anak kita, tapi kita tak bayar fidyah. Kita hanya qada sahaja puasa. Apa jadi dekat fidyah? Dia akan jadi arrears, dia akan jadi tunggakan. Tunggakan tu sampai sekarang. Fidyah ni hukum dia sama dengan zakat, sama dengan nafkah, sama dengan nazar. Dia menjadi hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah. Hutang ni ada dua. Satu hutang dengan manusia, satu hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia ni, yang suka hutang dengan orang tak boleh nak bayar balik, ni pun kena beringat juga. Yang suka mengumpat orang, suka fitnah orang, suka hina orang, suka cela orang, suka buat orang sakit hati. Jadi sekiranya benda ni dia tak selesai dekat dunia, dia tak pergi minta maaf, dia tak pergi ganti balik barang dia kena curi, dia tak bayar hutang dia balik, sekiranya tak diselesaikan di dunia, dia akan menjadi tunggakan di padang mahsyar. Maksudnya dia akan dibawa ke padang mahsyar. Ini disebut dalam satu hadis golongan yang muflis di hari akhirat. Di mana dekat padang mahsyar nanti dia kena cari balik orang yang dia hutang tak bayar.
Dia kena cari balik orang yang dia mengumpat tu. Dia kena cari balik orang yang dia buat fitnah tu. Dan prosesnya, kalau dekat dunia ni, kita pergi minta maaf, atau bayar balik, bayar ganti dan sebagainya, itu solution di dunia. Sekiranya tak selesai di dunia, bila mana dibawa ke hari akhirat, dibawa ke padang mahsyar, dan tak guna dah minta maaf, dia tak balik dah. Currency pun dah lain. Currency di dunia guna wang ringgit, bayar dia hutang. Kalau dekat dunia bayar guna duit kan. Tapi dekat hari akhirat, dekat padang mahsyar dah tak guna duit. Currency yang digunakan di padang mahsyar ini adalah dosa dan pahala. Itu currency. Itu medium of exchange yang digunakan di padang mahsyar. Di mana dia kena cari pada orang yang hutang tadi, dia kena transfer pahala dia kepada orang yang hutang. Sekiranya pahala dia habis, dalam keadaan hutang banyak lagi orang nak jumpa ni, banyak lagi orang dia mengumpat, dia fitnah orang, hina orang, dia kena absorb pula dosa daripada orang. Bayangkan keadaan manusia di mana pahala dia kosong, tapi bertimbul dosa dekat diri. Agak-agak ke mana hala tuju dia, syurga ke neraka. Dalam keadaan currency yang digunakan pakai adalah pahala dan dosa di semua peringkat di hari akhirat. Jadi sebab itulah hutang dengan manusia ini kena selesai. Lagi-lagi bulan Syaban ni Nabi sebut bulan kita berdamai dengan manusia. Mana buktinya, mana dalilnya? Nabi sebut dalam hadis, innallaha la yaqdi'u fi lailatin nisfi min asy-sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahid. Sesungguhnya Allah melihat kamu pada malam nisfu Sya'ban. Allah beri pengampunan kepada semua yang memohon keampunan kecuali dua golongan, illa li musyrik, orang yang mensyirikkan Allah. Ini confirm dah, apa pun takkan dapat malaikat masuk Islam balik. Au musyahid, golongan yang ada permusuhan dalam diri mereka, dia tidak entitled, dia tidak layak untuk mendapat kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Sebab itulah daripada hadis ini para ulama sebut Ramadan adalah bulan hablum minallah, kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Manakala Sya'ban adalah bulan hablum minan nas, bulan kita perbaiki hubungan kita dengan manusia, bulan berdamai dengan manusia, bulan bermaaf-maafan dengan manusia. Tidak ada permusuhan, tidak ada persengketaan, tidak ada pergaduhan, dan segala benda yang boleh meruntuhkan bonding atau ukhuwah kita sesama manusia. Ini bulan Syaban. Value-nya bulan Syaban pada hubungan sesama manusia. Jelas Nabi sebut dalam hadis. Walaupun hadis berkaitan nisfu Syaban ni ada golongan tolak, ada golongan yang mereka menolak kelebihan malam nisfu Syaban. Mereka menganggap malam nisfu Syaban ni malam biasa je. Tak payah nak semangat sangatlah buat ibadah. Apa baca Yasin 3 kali tu buat apa tu? Bid'ah. Bid'ah dalalah, bid'ah sesat. Baca Yasin malam nisfu Syaban boleh masuk neraka. Bayangkan dia menerakakan orang baca Yasin. Yang pergi konsert Blackpink apa semua tu kau senyap tak? Kadang-kadang tak faham benda yang menjadi perselisihan ulama. Benda tu kita terlampau mentergedarah sangat. Kita nak orang kata tu nak bangkang benda tu, pelik gitu. Padahal dia baca Quran tu, itu pun nak neraka tadi. Inilah realiti yang sedang berlaku dalam negara. Ada hujahan yang kenapa dia baca Yasin pada malam nisfu Syaban, dan cuma tak cukup masa dah nak terang ke sini kan. Tak apalah, kita boleh research nanti kan. Jadi itu berkaitan dengan hutang dengan manusia. Solusinya adalah di hari pembalasan, di hari akhir. Berbeza dengan hutang adalah fidyah, nafkah, zakat, apa lagi, nazar. Ini semua menjadi hutang yang Allah, dia tak ada solution kan. Ketika mana tidak dilaksanakan benda ini, areas tunggakan itu haruslah diselesaikan. Masuk neraka dulu, cuci dosa itu baru masuk. Dia tak ada solusi lain. Jadi kena beringat, jangan cudas bagi nafkah dekat pasangan dengan juga anak-anak. Jangan cudas bila mana ada buat nazar, jangan pula tak selesaikan. Dah dapat benda yang kita nazar tu, kau tak tahu pula. Aku nazar nak pergi makan 100 orang anak yatim, dah dapat dah. Nikmat tu aku nazar bila aku dapat bini kedua, aku nak bagi 1000 anak yatim macam tu. Dia dapat bini kedua macam tu, buat lupa dah 1000 anak yatim. Ini masalah. Itu akan menjadi tunggakan kita di hari akhir, di mana dia tak ada penyelesaian. Begitu juga zakat, begitulah juga nafkah, begitulah juga fidyah, kena selesaikan dengan sebaik. Itulah memerlukan kepada ilmu dan kefahaman. Bila kita tahu, bila kita faham, barulah kita tahu benda ni nak kena buat apa.
Bila kita tak tahu yang kita buat acuh tak acuh, ini masalah yang sedang. Sebab itulah kena further study, kena buat kajian, kena teliti hukum hakam berkaitan dengan Ramadan. Banyak lagi lah. Ini belum lagi masuk orang yang solat witir 3 rakaat 1 salam. Rio jemaah tadi. Ada di satu surah kata itu, imam ni dia pun tak terfikir nak bagi tahu. Ya biasa kita buat 2 rakaat 1 rakaat, 3 rakaat 2 salam. Tapi imam tu bila tengah syok dan syekh dia pun tak tahu. Dia terus buat 3 rakaat 1 salam. Buat ni jemaah Rio. Ini sah ke tak sah ni? Ini solat maghrib ke solat witir ni? Macam-macam soalan. Begitu juga pernah jadi di masjid saya lah. Ada seorang imam tu, dia buat solat tasbih 4 rakaat 1 salam. Solat tasbih 4 rakaat 1 salam. Memang pening kan? Memang pening. Sebab itu memang style di Kelantan, Terengganu memang style dia buat 4 rakaat 1 salam. Tapi KL sekarang ni kalau buat macam tu, memang jemaah pun gegar lah kaki tu. Memang dah tak rasa kaki lah orang rasa. Bayangkan 4 rakaat tu, biasanya kalau 4 rakaat 2 salam ni dia ada gap juga lah. Biasa imam tu dia akan zikir, bagi kaki tu dia stabil sikit. Ini tak, dia pedal 4 rakaat 1 salam tasbih. Masya Allah. Hebat jemaah yang melalui fasa tu lah. Itu antara pengalaman-pengalaman yang mengajar dan mematangkan diri. Jadi benda tu boleh dibuat, cuma kita tengok pada keadaan dan sebagainya lah, kemampuan karya dan sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan hukum hakam Ramadan. Jadi bila sebut mengenai Ramadan, yang pertama adalah Nabi sebut dalam hadis, kita ini bila masuknya Ramadan, kita wajib, orang kata, gembira dengan kedatangan Ramadan. Wajib gembira dengan kedatangan Ramadan. Tak sabar-sabar nak masuk Ramadan, tak sabar-sabar nak pulur buat ibadah. Sebab dia numpuk pahala. Ramadan adalah bulan kita gandakan pahala. Gandaan pahala luar biasa dalam bulan Ramadan. Jadi kena tak sabar-sabar masuk Ramadan. Itu antara semangat yang perlu kita ada dengan beberapa hari sahaja lagi berbaki untuk kita masuk ke fasa Ramadan. Jadi bila masuk Ramadan ni ada beberapa tips. Awak sebut antaranya adalah kurangkan tidur lah. Kurangkan tidur. Dah 11 bulan kita tidur lama. Jadi 1 bulan dalam bulan Ramadan ni kurangkan sikit. Pastikan dalam bulan Ramadan ni kalau kita boleh, pastikan kita cuba bangun qiyamul lail tiap malam. Selain 10 malam terakhir kita istiqamah di masjid dan surau, itu ada niat, itu ada lain pula. 10 malam terakhir Ramadan itu i'tikaf. Dia ada sunnah yang khusus. I'tikaf ni maksudnya kita lagi lama dekat masjid dari rumah. Itu poin dia sunnah. Lagi lama dekat masjid daripada rumah. Itu poin. Cuma hari 20 hari awal kita lazimilah qiyamul lail itu secara persendirian. Dah kita bangun sahur, ala-ala bangun sahur, lepas makan, solat 2 rakaat. Minimum 2 rakaat je tarawih, tahajud. Buat, tak rugi. Dah bangun tapi tak buat, tak rugi. Dia bangun, mata tak buka. Dia makan, mata tak buka. Lepas tu dia tidur kan? Rugi sebenarnya. Jadi sebab itulah, masa dan ruangan tu dah ada. Tinggal kita sahaja nak sedar untuk manfaatkan ruangan. Itulah poin kepada doa yang Nabi ajar tadi. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana. Ramadan itu sampai tak dekat hati kita. Kalau Ramadan itu sampai dekat hati kita mesti bersemangat tu nak buat, nak doa. Sebab itulah dalam Ramadan yang satu hadis Nabi sebut, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Atau kama qala Nabi. Nabi sebut, bila datangnya bulan Ramadan akan dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Akan ditutup setutup-tutupnya pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi ini sebenarnya hadis ni dia ada 2 pemaknaan. Satu pemaknaan secara literal, zahir hadis. Satu pemaknaan secara kiasan, secara majaz. Secara literal kalau kita lihat, memang betul-betul semua syurga terbuka pintu ni. Betul-betul jadi. Dan semua neraka tutup pintu ni. Betul-betul jadi. Dan betul-betul wasul silatis syaitan, semua syaitan dirantai, digali, dibelenggu. Maksudnya memang betul-betul literal hadis. Cuma para ulama ada sebahagian yang tidak memandang dengan view begitu.
Ada ulama mereka memandang view yang berbeza, pandangan yang berbeza. Ketika mana Nabi sebut dibuka seluas-luasnya pintu-pintu syurga, para ulama sebut ini adalah kiasan. Kiasan dibuka seluas-luasnya rahmat Allah kepada manusia pada bulan Ramadan. Ditutup setutup-tutupnya pintu neraka, kiasan. Kiasan di mana kemurkaan dan kelaknatan Allah itu ditutup pada bulan Ramadan. Nak bagi tahu semua orang buat ibadah, semua orang mencari pahala. Wasulsilati syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Sebab itulah kalau ada orang dia berpegang dengan pendapat semua syaitan digali, tiba-tiba orang tanya, habis kalau berlaku kes histeria, gangguan makhluk halus pada bulan Ramadan tu syaitan dari mana datang? Orang tanya. Jadi sebab itulah pendapat ulama ni penting untuk kita tahu. Sebab ada ulama sebut bukan semua syaitan yang digali, dirantai, yang dibelenggu. Syaitan yang peringkat general-general yang dirantai. Yang macam-macam ni dia biar betul biar ada. Macam-macam ni bilanya sekali dia bisik tak luka orang lagi. 3-4 kali baru lulu. Ni yang macam-macam syaitan. Cuma yang lebih tepat pemaknaan dibelenggu syaitan itu para ulama sebut pada bulan Ramadan, keinginan untuk buat maksiat itu sangat-sangat rendah. Kerana manusia cenderung untuk melakukan ibadah dan juga amalan, benda-benda yang tidak tepat, itu lebih tepat untuk menjustifikasikan dibelenggu syaitan. Maksudnya ada syaitan yang dibiarkan. Cumanya mungkin syaitan berpakat. Tapi diri kita pada bulan Ramadan, kebiasaannya kita cenderung untuk melakukan perkara yang baik, perkara amalan-amalan yang baik. Jaranglah dalam bulan Ramadan ni duk fikir nak mencuri, dalam bulan Ramadan ni duk fikir nak buat ni, nak buat tu, macam-macam. Jaranglah. Bulan Ramadan ni orang duk perlu cari amalan, orang duk perlu cari. Begitulah juga poin kurangkan tidur tu bukan poin pada waktu malam. Sebab ramai orang dia letakkan mentaliti dia, bila dia berpuasa dia lemah, tak larat, tak boleh nak buat kerja. Ni masalah mentaliti tu. Kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berperang pada bulan Ramadan. Badar Kubra tu berlaku pada bulan Ramadan. Bayangkan tengah puasa berperang. Macam mana stamina para sahabat dan Nabi kita pun tak tahu lah. Macam mana latihan yang diorang buat. Orang tak pergi gym pun. Tak pergi gym, tapi nak angkat pedang tu dia mesti ada latihan yang dibuat. Sebab itulah Sayyidina Umar bila dia jumpa ada seorang lelaki yang perut-perut, dia jumpa lelaki perut-perut, dia pun jumpa lelaki tu, dia tegur lelaki ni, ya beri, wahai lelaki ya bulan, wahai lelaki, jangan biarkan perut kau terbojol macam ni. Dia kata itulah lebih kuat, dia tak cakap Melayu lah, cakap Arab. Jangan biarkan perut ini adalah aib kepada orang Islam, malu kepada orang Islam tengok macam ni. Sebab apa? Bila perut boroi dia akan malaskan diri kita nak buat ibadah. Kita korang tu saya buatlah, orang besar lah. Jadi sebab itulah sahabat dan juga Nabi dan para sahabat ni stamina mereka amat-amat tinggi dan amat hebat. Sebab itulah kita kena betulkan mindset kita. Bulan Ramadan bukan bulan lemah. Bulan Ramadan bukan bulan kita orang kata layu je, nak tidur je, tidak. Bulan Ramadan ni kita kuat juga. Mindset ni yang kita ubah. Anggap macam bulan biasa. Anggap macam bulan biasa. Dan sebenarnya puasa itu memberi kekuatan rohani dalam hidup. Di samping kekuatan jasad, kekuatan mental, antara kekuatan yang paling penting yang memandu jasad dan mental ini adalah kekuatan spiritual, kerohanian. Itu yang paling penting. Dan inilah ada pada ibadah puasa. Jadi mudah-mudahan ini pada masuk dalam mudah-mudahan kita doakan kepada Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberi kesihatan tubuh badan yang baik untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ini bulan yang terbaik dalam kita memantapkan ibadah, amalan dan juga ilmu serta kefahaman dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang lemah itu disandarkan pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.